banyak-banyak daripada Tadabbur Center kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz bin Fazil Noor kerana sudi untuk bersama dengan segmen Tadabbur bersama Murabbi, dan ini adalah siri ketiga. Semalam kita bersama dengan Dr. Syauqi dan kemarin dengan Dr. Wan Nasruddin, dan hari ini istimewa, rakan-rakan semua di IG, rakan-rakan di FB akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fawaz. Ya, dan untuk makluman, topik kita pada pagi ini adalah Iqra. Ya, dan sebelum saya memberikan 30 minit kepada Al-Fadhil Ustaz, saya rasa perlu untuk kita khususnya di IG yang barangkali kurang mengenali Al-Fadhil Ustaz. Ya, untuk makluman, Ustaz Fawaz mempunyai pengajian ya yang begitu lama, pengalaman di bumi Mesir. Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz mendapat sarjana muda syariah Islamiah daripada Universiti Al-Azhar. Al-Fadhil Ustaz juga 4 tahun persijilan profesional dari Darul Ifta Al-Misriyah di Mesir. Maknanya lebih kurang 10 tahun Ustaz Fawaz kita talaki dengan pelbagai para ulama di sana. Jadi ini kesempatan yang bagi saya Al-Fursah Al-Dhahabiyah untuk rakan-rakan berinteraksi dengan Al-Fadhil Ustaz Fawaz. Untuk makluman juga, Ustaz Fawaz adalah penterjemah kepada Fiqhul Mizan, nukilan karangan pimpinan Kesatuan Ulama Sedunia, Syekh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdawi. Betul ke sebutan anak tu, Ustaz? Ya. Al-Qarahdawi. Dan Ustaz, lupa saya nak habiskan tadi biodata. Ustaz sarjana master dalam bidang usul fiqh daripada Universiti Malaya. Ustaz juga menulis lebih daripada 25 buku dan penasihat syariah kepada 3 buah organisasi. Dan Ustaz juga adalah jurulatih kepada guru-guru takmir di zon utara. Saya rasa kita semua tidak sabar nak mendengar kupasan daripada Ustaz Fawaz, insya-Allah. Jadi Ustaz, kami falyatafaddal mashkuran untuk Ustaz berkongsi tentang Iqra. 30 minit ya Ustaz, sebelum kita berinteraksi dengan rakan-rakan dengan rakan-rakan yang menonton, insya-Allah. Silakan Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi, yang saya kasih lagi hormati Syahadi. Waalaikumsalam. Saya ucap terima kasih kepada Ustaz dan juga Tadabbur Center sama-sama Ustaz Al-Takhir ini untuk membahaskan Allahu satu Akbar, isu yang sangat penting, dan juga kepada follower-follower yang join kita punya pagi ini Tadabbur Center. So, saya menganggap perbincangan Iqra ini merupakan satu tariqah ataupun satu metodologi mereview semula keadaan yang kita hadapi. Kerana satu persoalan yang penting yang ditanya kepada kita, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan ayat yang pertama menyuruh kita solat, ataupun menyuruh kita melaksanakan haji, ataupun berpuasa, atau menunaikan zakat. Sedangkan kita tahu solat merupakan rukun yang paling besar dalam rukun Islam selepas syahadatain. Namun diturunkan ayat yang pertama kepada Rasulullah SAW, ayat Iqra. Ulama menguraikan seperti Syekhuna Syekh Ali Qaradari hafizahullah, bahawa Iqra itu merupakan miftahut tamkin. Dia merupakan kunci untuk menguasai dunia. Miftahul tamkin. Ya, miftahul hadar. Kalau kita nak menguasai dunia, sebab hadarah ni merangkumi ibadat, sosial, pendidikan, politik, dia punya bidayahnya, permulaannya, asasnya ialah qiraah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk memperkasakan dan memperkuatkan tafsiran ini ataupun penilaian ini, meletakkan satu bab yang khusus dalam babul ilmi, iaitu disebutkan dalam tajuknya Al-Ilmu Qabla Al-Amal. Ilmu sebelum kita buat kerja. Sekarang ni orang namakan proposal. Kita nak buat projek apa pun mesti ada proposal. So mesti kita dalam semua ibadat kita dan gerak kerja kita di muka bumi Allah Ta'ala ini perlu kepada ilmu. Dan asas kepada ilmu adalah qiraah. Yang menariknya, al-qiraah ini tidak dimentionkan Al-Quran. Ya? Hanya disebut Iqra. Maka dalam kalau kita belajar bahasa Arab, disebutkan kaedah ini oleh Abu Hayyan rahimahullah, idza hudifa al-maf'ul afada al-umuma ghaliban.
apabila tariqatul Quran untuk dia menjadikan perkara itu sentiasa relevan dan mutlak, tidak terikat dengan satu perkara, dia akan membuang subjektif. Dia akan membuang maf'ulun bih. Kerana untuk tujuan dia segi balaghah untuk mengumumkan perkara itu tidak terbatas kepada satu bacaan sahaja. Iaitu Allah Ta'ala tidak menyebutkan iqra'il Quran. Bacalah Quran semata-mata. Tetapi bacalah semua perkara. Bacalah Al-Quran, bacalah sunnah, bacalah alam semesta, bacalah alam hayawan, bacalah alam manusia, bacalah semua alam yang ada di muka bumi ini. Supaya kita mampu menjadi kuasa besar. Menjadi ummah wasatiyah yang mampu menangani semua isu dan juga menguasai alam ini dengan tariqah ataupun jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembacaan kita tidak terbatas kepada Al-Quran. Tadabbur kita bukan hanya kepada Al-Quran. Kerana seperti Imam Ibnu Arabi, dia ada dua, Ibnu Arabi Al-Maliki, seorang faqih, dan Ibnu Arabi As-Sufi. Satu alif lam, satu tidak ada alif lam. Menyatakan pembacaan kita ada dua, qiraatul mastur wa qiraatul manzur. Pembacaan kitab Al-Quran dan pembacaan alam semesta. Yang menjadikan qiraah kita syamilah. Pembacaan yang komprehensif. Itu yang disebutkan sebagai manhaj syafa'iyah. Manhaj genap. Yang merupakan basic kepada kemanusiaan dan juga penciptaan makhluk. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i itu genap yang merupakan sifat kepada makhluk. Kalau kita nak berjaya, mesti kita membaca dalam bentuk genap. Jangan baca dalam bentuk witir. Maksudnya hanya membaca dunia saja tanpa membaca akhirat. Atau sebaliknya. Atau hanya cenderung kepada lelaki tanpa perempuan. Dia mesti asy-syafa'. Hidup kita ini, Allah Ta'ala sebut subhanalladzi khalaqal azwaj. Semua mesti berpasangan. Hatta kita membaca pun mesti berpasangan. Mesti melihat kepada dua timbangan. Qiraah syamilah. Yang merakumi kemanusiaan dan juga melihat kepada pencipta Tuhan ini. Maka ayat ini sangat menarik kerana dia mengajak kita membaca Al-Quran dan membaca makhluk. Sebab itu dimulakan dengan khalaqal insan, membaca manusia dahulu. Dengan syarat mesti dengan nama Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Diikat pembacaan dengan mausul, berhubung dengan Allah. Di sini yang membezakan kita dengan ateis. Pembacaan mereka tidak dikaitkan dengan sifat ketuhanan. Dan kita dapat tengok dalam buku-buku sains kita sampai sekarang ni, dalam buku PMR, saya harap cikgu-cikgu, banyak tempat saya kata kita kena ubah cara berfikir kita walaupun kita nampak kecil, tapi import dalam pemikiran kanak-kanak ataupun remaja sangat besar. Iaitu mereka menyebut alam semula jadi. Alam semula jadi ini adalah fikrah etis. Yang mana mereka menganggap alam ini terjadi dengan musadafah, terjadi dengan diri sendiri. Tanpa ada pencipta di sana. Dan ini bercanggah dengan konsep fizik yang menyatakan setiap benda mesti ada sebab. Mesti ada penciptanya. Namun hatta pakar fizik di UK pun menolak konsep ketuhanan bukan kerana jahil. Tapi kerana ketakaburan dan juga kerana sombong daripada mereka. Tidak mahu mengiktiraf Tuhan di sana. So pembacaan kita bermula daripada Al-Quran sampai kepada semua pembacaan. Hingga membaca matematik, hingga membaca geografi, mesti diikat dengan Alladzi khalaq. Ini akan menjadikan worldview kita akan berubah. Pembacaan yang diikat dengan keimanan yang tinggi, maka bermulalah satu pembacaan yang luar biasa. Bermula dengan qiraatul insan. Orang ada satu buku ditulis psikologi lah. You can read people like you read book. So pembacaan insan sangat penting. Kerana insan ini yang menjadikan kerosakan di muka bumi ini. Kesalahan kita, kelemahan kita kerana kita tidak mampu untuk membaca insan. Qiraatul insan berdasarkan perangainya, tabiatnya yang kita mampu menyelesaikan masalah kemanusiaan. Apabila seorang ibu bapa mampu membaca anak dia, mengenal anak dia. Sebab mengenal manusia ni satu dunia yang sangat luas. Ya, sebab Nabi Muhammad SAW bila dalam surah Fussilat, dia nak mengisbatkan nubuahnya, dia tidak lupa mengisbatkan kemanusiaannya. Dia bukan malaikat. Qul innama ana basyarum mithlukum. So kemanusiaan kita, kehidupan kita perlu mengisbatkan kita adalah manusia. Macam mana kita diisbat? Kena belajar ilmu biologi, ilmu yang disebut sebagai ilmu anatomi. Sebab itu Imam Ibn Rushdi memahami ayat ini, lalu dia berkata, man ta'allama ilma tasyrih, siapa yang belajar ilmu anatomi, izdada imanan, akan bertambah iman dia. Siapa yang belajar ilmu anatomi,
akan bertambah iman dia. Tetapi malangnya sekarang ni, orang yang belajar sains tidak sampai kepada ghayah, kepada matlamat yang Allah Ta'ala inginkan daripada kita, melihat dunia manusia yang paling luas. Manusia ni sangat ajaib. Makin kita explore, makin luas. Sebab dia ada zahir, dia ada batin. Zahir kita luaran, 10% daripada kehidupan kita. 90% ada dunia dalaman kita yang kena explore, yang tidak cukup masa untuk kita huraikan. Cukup saya katakan, pembacaan yang awal untuk kita belajar ialah membaca manusia. Otak dia, ruh dia, akal dia, syahwat dia, semua elemen-elemen yang ada dalam pada manusia ini perlu kita baca. Supaya kita dapat mengawal menjadi insan yang mardi. Menjadi nafsu mardiyah, nafsu mutmainnah. Tidak menjadi insan yang liar ataupun yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pembacaan kita mesti syamilah. Itu poin yang sangat penting. Pembacaan yang lengkap. Baca Quran, baca sunnah, membaca sejarah. Sejarah sebahagian daripada kehidupan manusia. Sebab itu ulama terdahulu seperti Ibnul Jauzi rahimahullah, dia kata apa? Tidak akan menjadi faqih melainkan orang itu pakar sejarah. Dan tidak menjadi pakar sejarah melainkan itu orang yang pakar fiqh. Sebab itu kita melihat Imam Tabari, dia adalah mu'arrikh, dia ada tarikh Tabari. Imam Bukhari, dia seorang faqih, seorang muhaddis, dia ada tarikh Bukhari. Kerana di zaman dahulu pembacaan sejarah dilengkapkan dengan fiqh. Sebab itu saya melihat pembacaan sejarah kita, khususnya SPM atau PMR, menjadi sesuatu pembacaan yang lesu. Pembacaan yang perlukan kepada satu pembakaran semula. Penjanaan semula. Kerana tak diikat dengan fiqh. Kita baca sejarah hanya semata-mata sejarah. Tapi kita tidak fikir apakah faktor-faktor yang menyebabkan rakyat Malaysia menentang penjajah. Apakah fiqh yang digunakan di zaman terdahulu. Kita tidak pernah belajar fiqh sejarah Malaysia. Orang tidak nampak kenapa Tok Janggut menentang penjajah. Apa faktor-faktornya? Apa dia punya main reason dia untuk justifikasi dia? Sudah pasti dia ada fiqhnya yang menggerakkan nalurinya untuk menentang penjajah. Dan dahulunya bila ramai rakyat Islam di Malaysia ni, Islam yang menentang penjajah mati ditembak dan seumpama dengan dia, apa pendekatan mazhab yang digunakan? Mereka mandikan ke atau tidak mandikan ke? Tak solat jenazah ke? Ataupun dimandikan dalam bentuk di mazhab Hanafi, disembayangkan dan tidak dimandikan dalam mazhab Hanafi. Itu gerakan-gerakan yang kita boleh membaca fiqh dalam bentuk yang lebih luas. Sebab itu kita qiraah yang Allah Ta'ala turunkan ini merupakan aliyatut taghyir, adalah asas kepada perubahan. Dan kalau kita bawa dalam isu kita sekarang ni, kita berada dalam COVID-19, kita mesti membaca, mentajdid pembacaan yang baru. Sebab kita berada dalam G5, G4. Kita akan masuk dalam G5, iaitu generation yang kelima. Apakah pandang, worldview terbaru umat Islam dengan Barat, bagaimana dasar politik, dasar ekonomi, adakah akan berubah? Qiraah yang jadi dah. Apa hikmah daripada bala yang Allah Ta'ala timpa kepada kita? Berhajat kepada qiraah yang lengkap. Sebab untuk kita faham bala yang menimpa kita ini, yang terjadinya tercetusnya ekonomi yang menurun, hotel pun menghadapi satu masalah yang sangat besar, orang pun tak pergi hotel. Ini berhajat kepada pembacaan yang baru. Sebab itu yang uniknya ayat Quran ini diturunkan dalam bentuk fi'il amar. Kalau kita belajar usul fiqh, bagi saya Syekh Syarif Allah, asas tadabbur Quran ialah menguasai ilmu usul fiqh. Usul fiqh. Al-Imam Ibn Kalbi rahimahullah dalam kitabnya Taqribul Usul menyatakan, innahu la ni'mal aunu fi fahmi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ilmu usul ini sebaik-baik penolong untuk memahami ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menggunakan qawaid usul ini untuk mentadabbur iqra. Yang pertama, fi'il amar ini adalah yufidul istimrar. Bila kita belajar dalam usul fiqh, kita akan belajar tentang ma'ani fi'il amar. Al-Imam Zarkashi memberikan lebih kurang 35 makna di dalam pengertian apa itu fi'il amar dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab. Ya. Sebagian ulama 18, tapi Zarkashi sampai kepada 35 dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit. Dia menyatakan yang pertama, bila kita bahas tentang iqra ataupun if'al, dia yufidu al-istimrar. Benda itu berterusan. Maksudnya pembacaan kita kena berterusan. Continuous reading itu mesti berlaku pada kita. Tak boleh kita dah habis degree, kita buang buku kita. Ada orang dah habis degree, dia buang, dia jual buku-buku dia bagi kepada junior. Itu tak bagus tu. Terasa sangat lah Ustaz.
Ya. Terasa sangat lah Ustaz. Ana. Mesti kita kontrol ini sebab pembacaan ialah miftah kepada tamkin dan hadarah, kunci kepada ketamadunan. Sebab itu Barat menguasai dunia kerana dia faham manusia. Dia faham alam. Dia duduk dengan apa dia Jaws, dengan apa dia ikan jerung, dia boleh baca setahun apa itu ikan jerung. Dia duduk yang gorila, dia baca gorila, tabiat gorila tu apa dia. Kita duduk yang kucing, tak tahu kucing kita tu siapa. Betina tu tak pernah baca. So qiraah ini yang saya nak tekankan pada hari ini supaya kita lakukan satu perubahan. Qiraah mustamirrah. Pembacaan yang berterusan. Yang tidak terbatas pada sijil ataupun pangkat ataupun kedudukan kita sampai hari kiamat. Qiraah. Yang kedua, yufidu al-fawr, iaitu mesti baca dengan segera. Bila kita ada masalah, lakukan research. Bacaan yang berbentuk cepat dan pantas. Dan kita menangguhkan pembacaan. Dan pembacaan ini bersifat mutajaddidah. Sentiasa kita memperbaharui pembacaan kita. Mungkin hari ini kita faham macam ni, lusa kita faham macam lain. Mungkin orang kena kata tulat. Seterusnya pembacaan kita kena melakukan perubahan. Sebab konsep pembacaan terikat dengan kefahaman. Dan kefahaman ini kata ulama qabilun li ta'ammuq. Dia menerima mendalam. Hari ini kita faham 10%, esok kita faham 20%, lusa kita faham 30%. Seterusnya pembacaan yang berterusan sehingga kita mendapati natijah yang sahih. Maka ketika itu kita dapat bertindak dengan tepat. Maka orang yang mana tidak mengikut arahan Allah, tidak segera membaca, menangguh-nangguhkan pembacaan dan berhenti daripada pembacaan, maka dia akan tergolong daripada golongan yang jahil. Akhirnya jahil akan memusuhi apa yang dia jahil. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia musuh kepada An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia jahil kepada apa yang dia jahil. Musuh kepada apa yang dia jahil. Dia menentang. Contoh kita banyak dalam COVID-19 ni, polis rodok rumah, mufti pun kata tutup masjid. Banyak lagi menentang. Maknanya dia menentang itu sebab apa? Dia musuh terhadap benda kejahilan dia. Dan ini yang berlaku dalam dunia perubahan. Bila kita tidak tahu satu perkara, kita akan menentang. Tetapi bila kita tahu, kita akan bersama dengan kebenaran. Tetapi kuncinya adalah qiraah. Sebab itu di Amerika, saya ada satu baca artikel, dia kata apa? Kalau dalam buku, dalam rumah seseorang itu, dia ada 80 buah buku di rumah, anak dia akan lebih cerdik daripada yang pergi sekolah. Saya ada baca artikel lah. Kesan. Tapi saya rasa praktikal tu saya 80 Ustaz 80. Minimum. Minimum. Bolehlah mana-mana kedai buku promote bagi setiap rumah ada 80 buah buku. Sebab Allahu Akbar. Saya bila di rumah saya, ayah saya banyak buku, ratusan buah buku ada di rumah dia. Saya orang yang tidak bijak, mengaji saya low ya, asyik fail ya. Bahasa Arab pun fail je. Daripada form 1 sampai form 4 dia fail, bahasa Arab. Saya tak pernah dapat elok. Tapi kesan daripada buku yang banyak di rumah itu saya cuba menelaah. Akhirnya dia memberi kesan kepada otak kita. Itu praktikal lah. Dan saya baca artikel ni, subhanallah, pengalaman tu dia mengusik kita punya kenangan. Rupa-rupanya meletak buku sahaja ada kesan. Setiap benda tu dia ada aura. Macam kita letak CD di rumah lah. Cuba kita letak 80 CD di rumah kita. Saya rasa kita dah jadi pelakon. Saya rasa banyak yang jadi pelakon, banyak tengok drama. Itu kesan dia, aura dia. Bagaimana kalau di rumah kita ada 80 buah buku? Minimum. Engkau Aziz kata apa? Engkau Aziz kata apa? Setiap bulan kita kena habiskan 1 buah buku. Jadi setiap bulan. Kalau ayat Quran ini dalam kaedah usul fiqh dia kata apa? Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tak wajib membaca sebab Nabi ni kelebihan dia, ilmu dia adalah wahyu. Maka kaedahnya arahan ini berpindah kepada umat. Irtahala ila ummatihi. Berpindah kepada umat dia. So bila berpindah ke umat dia, kita semua kena baca. Kalau umat Islam nak lakukan perubahan, kita nak meningkatkan ekonomi kita, politik kita menjadi lebih adil, sosial kita berubah menjadi lebih baik, GDP kita akan meningkat, mesti GDP pembacaan pun meningkat. Saya yakin kalau umat Islam di Malaysia hampir ada 15 juta ini mula membaca, mula menelaah, mula bermuzakarah, automatik ekonomi kita meningkat. Dan kajian menunjukkan pemandu teksi yang kuat membaca lebih tinggi pendapatan dia daripada pemandu teksi yang tidak membaca. Apa contoh dia?
Allah. Dari sini senang. Contoh dia bila dia membaca, dia tahu geografi Malaysia tu apa tempat-tempat pelancongan dia boleh cakap bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa apa dia boleh sebut. Orang yang naik kaitan itu akan orang panggil apa, bakshish atau commission. Hantar sama aja. Tetapi bila kita kita contoh kalau tuan pergi ke Langkawi, dia ada tempat-tempat, orang akan tertarik dengan pemandu teksi ni. Akhirnya dia akan dapat komisen lebih. Orang yang pemandu tak ada ilmu ni, dia bawa saja ke tempat yang mana destinasi yang diinginkan oleh penumpang. Akhirnya dia tak dapat apa-apa komisen. Bila kita semak balik, pembayaran sama. Tapi kenapa teksi yang baca buku banyak ni, dia berjaya. Rupa-rupanya dia dapat komisen lebih. Begitu juga dengan penjual nasi lemak. Kalau dia belajar, dia tak perlu kepada PhD apa sebenarnya untuk berjaya. Tapi yang tu untuk akademik, bagus. Bukan kita nak atau tak ambil PhD, tapi nak bagi pembacaan ni meluas kepada semua orang. Bruce Lee saja, saya baca kisah Bruce Lee, di rumahnya ada 3,500 buah buku untuk jadi pelakon yang hebat. Sebab tu saya nasihatkan pelakon-pelakon kuat baca buku. Sebab mereka akan jadi pelakon yang hebat. Itu Bruce Lee. Dan saya melihat artis di barat, mereka kuat membaca. Subhanallah. Sebab tu mereka pelakon sangat luar biasa. Jadi artis pun kena meningkatkan pembacaan. Jadi kita tengok penjual nasi lemak, bila dia belajar buku marketing, dia baca buku marketing macam nak buat promotion, dia akan branding nama dia. So dia ada nasi lemak, contohnya nasi lemak janda. Orang terpikat, apa kita nasi lemak janda? Orang yang tak ada ilmu ni, nasi lemak dia daripada dulu sampai sekarang tak ada jenama. Balutan sama je. Dia packaging ni sama je. Tak ada daya tarikan. Tapi orang yang ada ilmu, nasi lemak dia lebih bernilai, kualiti, promotion berlaku. Akhirnya benda yang sama tapi dia lebih ke hadapan. Sebab itu ada kajian menunjukkan budak-budak yang kuat membaca buku, ramalan cuacanya akan jadi orang kaya. Budak-budak yang tengok TV banyak, ramalan cuacanya akan menjadi orang miskin. So kita dapat meramalkan ada kedudukan budak-budak tu pada sifat dia ketika kanak-kanak. So Iqra ini adalah kunci kepada semua benda. Kalau kita nak jadi orang yang berjaya dalam bisnes, Iqra, baca buku bisnes. Kalau kita nak berjaya jadi pemain bola, baca buku bola. Kalau kita nak berjaya sebagai artis, baca akademik artis macam mana. Kalau kita nak berjaya menjadi seorang mufti, kita baca buku sebanyak mana mungkin. Apa jua miftah dia adalah qiraah. Itulah rahsia ayat itu diturunkan dalam bentuk Iqra. Mana Iqra kulla syai'in. Baca semua benda. Hatta matematik kita belajar. Accounting kita baca. Semua bahasa Inggeris, bahasa apa pun. Apabila kita menjadi umat yang qiraah, perubahan akan berlaku. Dan di antara benda yang paling penting, qiraatul insan. Alladhi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan mesti di antara syarat kita membaca, ilmu itu mesti yang menjaga kemuliaan manusia. Ilmu tidak boleh menghancurkan atau meremeh-remehkan manusia. Dahulunya dalam ilmu sains ataupun medical, nama dia genetic engineering. Genetic engineering ni adalah satu benda yang bagus kalau digunakan untuk merawat. Tapi ada saintis-saintis dia nak gunakan genetic engineering ni untuk merosakkan manusia. Mata dia dapat warna biru, hidung dia mancung macam Beckham, mata dia macam pelakon ni, telinga dia macam ni. Dia ubah genetik engineering. Itu merosakkan manusia. Begitu dengan klon. Klon satu benda yang bagus kalau kita klon jantung, klon benda yang lain. Tapi dia makan dapat klon manusia. Itu menjahanamkan manusia. Ilmu sihir, dulu ilmu sihir. Ilmu yang tidak menghormati manusia. So, ilmu mesti terikat dengan karamatul insan. Karamatul insan. Rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Dan untuk menuntut ilmu mesti ada pen. Pen adalah rahsia yang sangat tinggi. Pensel atau pen. Sebab tu zaman dahulu orang lama menyebut kalau seorang student tak ada pen di telinganya, jangan kita anggap dia sebagai student yang betul-betul student. Saya ada pengalaman dulu dulu kalau tengok sekolah letak kat telinga. Kat telinga. Pasal saya di pensyarah di sana dulu, student-student malas. Dia kena bawa buku dengan pen. Sebab bila Allah Ta'ala sebut qalam, yastalzim wujuda Alkitab, mesti wajib ada buku, ada kertas. Allah Ta'ala menyebut alat dan mesti ada lawazim dia. Takkan bawa pen tak ada kertas. So, alladhi 'allama bil qalam, alat dalam pembelajaran itu penting. Iaitu kita ada pen, kita ada laptop, kita ada semua benda. Kita ada maktabah syamilah. Dalam maktabah syamilah beribu buku dalam tu. Yang kita boleh baca. Kita download. Jadi di antara benda-benda yang kita kena upgrade daripada orang agama dan seumpama dengan dia,
perlu ada laptop ataupun pada tab dan seumpama dengan dia, kita download maktabah-maktabah ini, library-library ini untuk kita membaca di waktu kita musafir dan seumpama dengan dia. Ada seorang ulama, dia menghabiskan buku dalam keadaan yang masa yang singkat saja. Pada musafir dah, pada tidurnya. Ada sebahagian guru di Masyaikh Azhar, dia habiskan 10 minit sebelum tidur selama 30 tahun, buku-buku yang besar seperti Fathul Bari, Nailul Awtar dan seumpamanya, hanya dengan 10 minit, power of 10 minit sebelum tidur. Allahu Akbar. Jadi kita kena kreatif. Mesti ada pen, mesti ada laptop, mesti ada semua benda. Alat-alat untuk kita menambahkan ilmu. Alladhi ya'allama bil qalam, 'allama al-insan ma lam ya'lam. Untuk kita maju ke hadapan, sentiasa kita rasa kita tidak tahu. Arafta syai'at wa ghabat 'anka asya'. Kamu tahu satu benda, kamu tak tahu banyak benda. Orang yang terbaik sentiasa dia rasa dia kurang supaya dia dapat tambah. Adapun dia rasa dia alim, dia tidak akan belajar. Man dhanna annahu alimun faqad bada'a jahlu, kata Aisyah. Siapa yang sangka dia alim, maka bermula kejahilan dia. Ini yang dimaksudkan sebagai continuous education, continuous reading. Saya cakap tu dahulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa Allahu Akbar. Ustaz, man dhanna annahu alimun faqad bada'a jahlu. Faqad bada'a jahlu. Ya. Allahu Akbar. Siapa yang sangka dia alim, maka bermula kejahilannya. Sebab maklumat berubah. Kalau kita sekarang ni belajar sains berubah banyak maklumat. Kita ada pegang lagi yang 20 tahun dulu maklumat sains. Sekarang ni maklumat teknologi luar biasa. Dia panggil revolusi industri, revolusi maklumat, cetusan ledakan maklumat ini perlu kita ambil istifadah supaya kita dapat seiring dengan gaya hidup yang baru tapi tidak terpisah daripada syariat. Terima kasih banyak-banyak Al-Fadhil Ustaz Fawaz. Ana sendiri banyak terkejut dengan beberapa fakta, maklumat dan khususnya tadabbur Al-Fadhil Ustaz dengan ayat daripada surah Al-Alaq tadi. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Fawaz. Dan terlalu cepat masa berlalu, tetapi Ustaz, kita ada beberapa soalan yang saya kira soalan-soalan yang bagus daripada rakan-rakan di IG. Soalan yang pertama daripada Puan Nurul Syuhada, buku falsafah dikatakan bahaya Ustaz pada agama. Boleh ke kita baca buku falsafah? Ya, falsafah ini melihat kepada penulis dia. Melihat kepada penulis. Ya, dia melihat dia kepada penulis dia. Bagi orang yang belajar agama, rugi dia tak belajar falsafah. Kerana falsafah ni disebut sebagai ulumul hikmah. Ulumul hikmah. Kebijaksanaan. Makna falsafah ni maksud apa? Hubbun lil hikmah. Fal itu bahasa Greek. Fal maksudnya hubbun. Safa maksud dia hikmah. Hubbun hikmah. Bukan safah. Lagi baca hubbul safah. So dia ada hubbul ma'rifah. Sebab itu dinamakan orang falsafah ni hukama. Kalau kita baca kitab-kitab Arab, kita kata dahulu dia sebut qalatil hukama. Makna mereka ni suka mengkaji. Orang falsafah ni, dia pergi satu tempat, dia duduk dengan orang tu. Dia mu'ayasyah sampai dia tahu mengeluarkan teori-teorinya. Sebab tu ada falsafah Aristotle, ada falsafah Socrates, ada falsafah dalam Islam ada Ibn Rushdi, ada yang terbaik falsafah pendidikan oleh seorang ulama Islam. Nama dia saya tak ingat, tapi saya suka baca falsafahnya, pendidikan dan seumpama dengan dia, sebab dia adalah imbasan kepada Aristotle, tapi dengan syarat falsafah itu digunakan untuk Islam. Digunakan untuk Islam. Ya, untuk memahami Islam. Sebab sebagian falsafah yang merosakkan, mereka cuba menafikan ketuhanan. Mereka membawa falsafah itu dalam menafikan sifat Tuhan, seperti Aristotle yang menyatakan Tuhan itu tidak tahu apa-apa, Tuhan itu tahu hanya umum saja, tidak berkuasa, yang berkuasa adalah manusia. Itu falsafah yang merosakkan. Kita sekarang ni di zaman perlu kita belajar semua ilmu yang bermanfaat. Sebab bila kita orang syariah misalnya, ataupun kita orang yang guru pendidikan, kita belajar falsafah, di sana kita akan terdedah kepada 5 metodologi. Di antaranya yang saya ingat adalah kita sentiasa, falsafah ni mengajar kita sentiasa mengkaji berterusan. Dirasah mustamirah. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa kita akan mengkaji benda yang mana belum pasti. Dia panggil manhaj tashkik. Kita rasa manhaj tashkik daripada syak. Tashkik. Ya. Manhaj tashkik ni penting untuk ulama-ulama. Tapi untuk orang awam tak bagus. So kita tengok. Kalau pada puan nak baca falsafah, bacalah falsafah Islamiah. Yang mana menerangkan tentang pemikiran akal, kepentingan akal, undang-undang akal,
kepentingan kemanusiaan dari sudut idea dan seumpama dengan dia, boleh baca banyak. Kalau di Azhar banyak buku-buku falsafah Syekh Bayumi, tetapi di Malaysia saya rasa ada falsafah yang banyak ditulis oleh Engku Aziz, falsafah pendidikan dan seumpama dengan dia. Sebab falsafah ni maksud dia mencari kebenaran, hubbul ma'rifah wal haqaiq. Adapun ulama yang mengharamkan falsafah, semua yang digunakan untuk memerangi Islam ataupun nak larikan orang daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Ya. Terima kasih Ustaz Fawaz. Alhamdulillah jawapan yang kemas. Soalan kedua, dia ada kaitan Ustaz dengan soalan pasal falsafah tadi daripada Nota Jiwa Budi. Kalau yang tak punyai asas akidah tapi baca falsafah, atau orang yang tak ada asas usul fiqh, baca fiqh muqaran, fiqh muqaran. Komen Ustaz. Dia begini, ilmu semuanya perlu kepada pentarbiahan. Falsafah dia ada mizan dia pada orang-orang tertentu. Al-Imam Ghazali telah membahaskan isu pendidikan. Saya galakkan semua orang baca kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Saya mula baca Ihya masa saya form 5. Kesannya sangat bagus. Saya cuba membaca kitab Arab, iaitu pada form 5. Saya baca yang pertama, Ihya Ulumuddin bab Al-Munjiyat, Rubu' Al-Munjiyat. Sifat tawadhu', sifat apa semua tu. Sangat menarik. Dan tuan-tuan boleh beli. Ada cetakan 5 jilid. Siapa tetap pasti cetakan bahasa Malaysia. Baca bab pendidikan akidah untuk kanak-kanak. So untuk pendidikan orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang baru dikembali kepada Islam, elok dia baca pada akidah yang simple. Tidak perlu kepada falsafah. Sebab itu perbincangan ilmiah. Dia perlukan kepada akidah yang senang saja. Kenal Allah, Allah Ta'ala mencipta alam dan bumi. Kerana itu merupakan akidah awam yang sesuai. Jangan kita dalam peringkat yang awal ni kita menjelajah benda-benda yang meragukan kita. Semua benda yang kita inginkan, sama ada ilmu dunia atau akhirat, mulakan dengan basic. Mulakan basic. Dia akan tersemai keyakinan yang tinggi. Sebab kalau kita daripada awal belajar khilaf, pening kepala kita, akhirnya tak sampai kepada natijah. Semua ilmu sedemikian rupa. Kita belajar form 5, ilmu kita yang asas-asas. Nanti masuk universiti, lagi ada khilaf. Sains pun ada khilaf dia. Dia ada yang dikatakan qat'iyat, ada yang dipanggilkan sebagai furu'iyat. Seperti mana sains dia ada usul, begitu dia ada furu'. Begitu dalam falsafah, dia ada usul dia ada furu' dia. Maka peringkat permulaan ini, baca yang basic-basic dulu, jangan baca yang khilaf. Nanti rugi kita. Rugi masa, rugi tenaga. Yang kedua berkenaan yang fiqh Quran, saya galakkan untuk belajar dulu fiqh mazhab. Belajar fiqh mazhab bukan kita nak ta'asub, tetapi untuk membina pemikiran yang dia panggil sawabitul ilmi. Macam kita mengaji nahwu lah. Ustaz Asy'ari mengaji nahwu. Kita tak mengaji yang kitab Ibnu Aqil. Itu selepas mana kita dah belajar Ajrumiyah, Kawakib Durriyah, Qatrul Nada, baru kita baca yang besar-besar. Sebab kitab kecil ni dia mengajar ilmu basic. Dia panggil sawabitul ilmi. So setiap ilmu ada sawabit. Kita belajar al-marfu, apa ada fa'il marfu, semua. Dia tidak akan belajar khilaf. Kita tak akan belajar apa falsafah lughah. Begitu dalam fiqh. Belajar dulu fiqh mazhab, dah mantap sedikit, dah habis satu kitab mata Abi Syuja' ke Fathul Qari, kemudian belajar sedikit usul fiqh, berpindah kepada fiqh muqaran, baru kita ada yang dipanggil filing kuat, kita ada bunyah tahtiyah, kekuatan untuk menghadam fiqh muqaran. Kenapa dalam fatwa, tuan-tuan boleh merujuk mufti-mufti. Tapi untuk pembelajaran, biasakan dengan satu mazhab dulu. Macam kita belajar universiti lah. Degree satu universiti. Nanti dah kita ada PhD, ikut kita lah nak pergi mana-mana universiti. So kita ada satu mazhab, itu lebih bagus untuk pemikiran kita. Ya. Okay Ustaz, terima kasih banyak. Soalan yang seterusnya Ustaz, boleh Ustaz? Boleh Ustaz. 80 buku Ustaz sebutkan tadi. Boleh tak baca tanpa berguru Ustaz? Sebab ada orang kata baca tanpa guru maknanya berguru dengan syaitan. Ya. Kalimah tersebut mesti diletakkan pada mizan yang sahih. Timbangan yang sahih. Apa yang perlu kita berguru? Ilmu yang dikatakan ilmu yang mempunyai mustalahat. Seperti usul fiqh, ilmu medik, itu perlu pada guru. Tapi kalau setakat kita nak ambil maklumat, perubatan, maklumat yang santai, itu itu tak perlu kita belajar tanpa guru, sebab itu rugilah kita. Maklumat yang buku santai-santai kita tulis untuk kita nak faham. Macam kita ada di Telaga Biru buku Indahnya Syariah. Buku tu tak perlu Indahnya Syariah. Baca sendiri je. Tapi kalau kita tak faham, kita rujuklah pada guru. Jadi itu cara kita. Jangan kita pegang kalimah tu sampai kita tak baca langsung. Itu tak betul.
pembacaan. Perlu Al-Farabi, ada tokoh falsafah pendidikan yang mana dia membawa metodologi pendidikan yang sangat penting ke dalam masyarakat. Tuan-tuan boleh rujuk falsafah Al-Farabi dalam dunia pendidikan. Di antara pendidikan adalah kita memberi keyakinan kepada orang ramai dengan dalil. So, kita baca buku ni untuk kita tambah lagi keyakinan kita. Okey, di samping kita merujuk kepada ulama, tetapi penambahan itu kita tidak akan dapat daripada ulama, sebab ulama ada masa sekejap saja dengan kita, 3-4 jam. Sebab itu kata Imamul Haramain, saya belajar 4 buah buku, saya baca sendiri 100 buah buku. So, ini di antara benda yang penting. Jangan sampai kita menggunakan hujah tersebut sampai kita tak nak baca buku. Kadang-kadang orang menggunakan kalimah tersebut untuk tak nak belajar. Dia kata nanti syaitan ajak dia. InsyaAllah, Imam Syekh Muhammad Azhar kata apa? Aku lebih suka orang yang mengkaji, orang sesat yang mengkaji, membaca lebih daripada orang jahil yang tidak ada ilmu. Sebab orang yang sesat dia mengkaji, dia membaca, satu hari nanti dia akan jumpa kebenaran. Adapun orang yang tidak mau membaca ini, dia ada ibadat, dia bimbang, penghujungnya dia jadi sesat. Ya, na'udzubillah. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Hayyakallah. Kemudian Puan Asmida Idris, Al-Quran ada sebut perkataan afidah, hati. Ada kaitan tak dengan Iqra' Ustaz? Iqra' dengan kesan kepada afidah. Ustaz ada komen? Ya. Pembacaan kita semua ada kesan. Dalam Al-Quran, al-aslu adalah at-tabayun. Setiap kalimah Al-Quran ini semua makna yang berlainan. Al-afidah, al-qalbu, al-ainu, al-qalbu, al-nafsu. Cuma kadang-kadang bila diletakkan dia berasingan, maknanya merangkumi semua. Ini dalam bahasa Arab dipanggil idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau diletakkan satu kalimat itu dalam satu baris, maknanya akan berbeza. Tetapi kalaulah disebut secara berasingan, hanya disebut sebagai al-qalbu, kemungkinan maksud dia adalah hati nurani, kemungkinan jantung, kemungkinan apa saja. Seperti kita sebut al-faqir, merangkumi miskin. Tapi kalau kita sebut dalam satu kataan, fakir dan miskin, sudah tentu fakir itu lain, miskin itu lain. So al-afidah ini dia merupakan dunia dalaman yang perlu diisi dengan kasih sayang dan juga maklumat. Sebab setiap manusia ni dia ada dua dimensi luaran yang perlukan etika dan juga kehidupan riyadhah, dan dimensi dalaman yang ada 4 anasir. Yang pertama ar-ruh. Roh ini dia tidak mampu berfikir. Roh tidak mampu berfikir, dia mengaktifkan kita, menghidupkan kita. Maka diletakkan an-nafs, wa nafsin wa ma sawwaha. Untuk kita dikenalkan taklif, untuk kita mempunyai daya pemikiran, untuk kita menjadi insan. Maka diletakkan makhluk nama dia nafsin. Kemudian diletakkan al-qalbu untuk kita sayang orang, untuk kita benci orang. Jadi perlu ditarbiyah dengan ilmu tasawuf supaya kita menjadi insan yang penjaya. Tasawuf. Ya. Kemudian kita diletakkan dimensi akal. Perlu ditarbiyah dengan ilmu supaya kita menjadi orang yang bijak. Kemudian kita diletakkan dengan syahwat untuk kita ni mampu menjana kehidupan. Kalau tidak ada syahwat, tak adalah kita nak makan, nak minum, nak berkahwin. So pada syahwat itu ada maqasid yang tertentu yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita. Sebab itu syahwat tidak bersalah. Yang bersalah hanya kesan daripada pengurusan syahwat. So al-afidah adalah makhluk yang Allah Ta'ala berikan dalam dunia dalaman untuk kita berfikir terhadap satu perkara yang dia mempunyai tanggungjawab kita terhadap agama kita. Sebab itu Tuhan sebut mereka itu semua bertanggungjawab pada hari kiamat kelak, kerana kesan daripada perasaan mereka itu membawa kepada perbuatan yang tidak betul. So kita kena belajar apa itu afidah, apa itu yang disebut sebagai al-aqlu dalam dunia yang insya-Allah tak sempat kita nak urai hari ini. Ya. Saya rasa sesi sebegini walaupun singkat Ustaz, tetapi mencetuskan keinginan rakan-rakan netizen yang menonton untuk Allah, banyak benda lagi aku tak tahu, banyak benda lagi aku tak tahu. Terima kasih Ustaz Fawaz. Mungkin soalan terakhir Ustaz, daripada saya tak tahu nama sebenar, tapi barangkali Fakhriyah, barangkali. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau kita nak tadabbur ayat Quran, adakah perlu kepada kitab tafsir atau terjemahan? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, itu satu benda yang membantu kita mentadabbur. Tapi kita kena tahu apa itu tadabbur. Tadabbur berlainan daripada tafsir. Tafsir kita nak mengetahui ayat-ayat Allah daripada hadis, daripada para sahabat, dan apa murad dia yang asli, maknanya yang asli. Adapun tadabbur ini adalah mengetahui kesan-kesan implikasi daripada arahan Allah dan larangan Allah. Iaitu bila Allah Ta'ala sebut wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Kita tadabbur, kenapa zina ni dilarang dan juga benda-benda muqaddimah zina dilarang. Oh, membawa kepada perpecahan keluarga, membawa kepada HIV, membawa kepada kesan ekonomi, membawa kepada kesan kasih sayang yang sangat merugikan. So
So tadabbur ini dia tidak berkaitan dengan lafaz, tapi berkaitan dengan natijah. Sebab itu Natijah. tadabbur ini maftuh kepada semua orang. Misalnya bila Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kalau tafsir dia mesti syarat bahasa Arab. Saya ceritakan pengalaman saya memulakan tadabbur Quran pada usia saya umur form 4. Form 4. Ya. Sekolah mana Ustaz? Tadabbur Quran. Masa tu saya membaca melihat kepada alam. So bila saya baca Quran, saya cuba fikir alam ini. Rupanya kesan dia bagus, tapi bukan menafsirkan Quran. Misalnya Allah Ta'ala menyebut peristiwa bila Allah Ta'ala nak hancurkan satu kaum. Subhanallah, Allah Ta'ala jalankan air di bawah sungai, di bawah tanah. Akhirnya kaum itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu kisah berlaku di Sabah, satu bala yang menimpa satu kaum di Sabah. Mereka melakukan pesta maksiat. Akhirnya rumah mereka runtuh dibawa oleh sungai. So saya cuba mentadabbur, subhanallah. Maknanya bila Allah Ta'ala nak hancurkan satu kaum itu, Allah lalukan air-air tersebut di bawah tanah, dia akan hancurkan apa tersebut dengan sekaligus. Tapi masa tu pemikiran kita masih form 4, tapi saya menggunakan otak saya untuk berfikir dan saya tanya guru saya, betul ke apa yang berlaku di Sabah ni tepat dengan surah Al-An'am yang saya baca pada ayat yang ke-6 atau yang ke-5. Tapi pengalaman saya ni berkongsi untuk jangan kita berputus asa untuk sentiasa merenung ayat-ayat Allah. Untuk kita mentadabbur, pastikan ia ada kaitan dengan pengalaman kita. Sebab Al-Quran ini kita dapat panduan mungkin daripada pengalaman kita. Pengalaman kita mengajar kita lebih faham Al-Quran. Ya. Sebab tu orang barat, mereka banyak pengalaman, mereka banyak maklumat. Bila mereka masuk Islam, mereka terkesan dengan Al-Quran. Sedangkan mereka tak tahu bahasa Arab, tetapi mereka tadabbur. Dan Yusuf Islam, bukan Yusuf Aslam, Yusuf Islam. Yusuf Aslam buat filem Yusuf Islam, Cik Steven, dia baca surah Yusuf yang dia masuk Islam. Allahu Akbar. Kita heran, dia tidak tahu tajwid, dia tidak tahu apa nama dia bahasa Arab, tapi dia boleh tadabbur. Sebab dia melihat implikasi. Kalau dia buat macam Allah Ta'ala haramkan arak, kita fikir, kenapa Allah Ta'ala haramkan arak? Itu dia panggil tadabbur. Tapi barangkali dia rujuk terjemahan saja Ustaz kan, lepas tu dia tadabbur. Terjemahan, bantuan, tetapi otak kita ni Tuhan bagi kuat untuk kita fikir. Yep. Kerana Allah Ta'ala menurunkan akal untuk faham Al-Quran dan untuk kenal Tuhan. Al-aqlu, kata Ibn Taymiyah, khuliqa liyaltadza bilhaq. Akal ini dicipta untuk dia berseronok dengan kebenaran. Dia berseronok dengan kebenaran. Allahu Akbar. Jadi akal insya-Allah bila kita guna untuk Al-Quran dengan niat yang sahih, kita akan dapat natijah. Tapi untuk menafsirkan Al-Quran sudah pasti dia kena belajar bahasa Arab supaya tafsiran bertepatan dengan tafsiran salaf dan para ulama. Dan saya ingatkan, bagi saya pengalaman saya, di antara alat yang paling terbaik untuk mentadabbur Al-Quran ialah menguasai ilmu usul fiqh. Jadi kalau kita ada ruang diberi oleh Allah Ta'ala belajar usul fiqh, belajarlah. Kerana saya menggunakan qawaid usul fiqh, banyak saya mentadabbur Al-Quran. Peribadi saya semua menggunakan kaedah-kaedah lughawiyah, balaghah dan juga ilmu usul fiqh. Tanpa merujuk kepada kitab-kitab tafsir, kita menggunakan kaedah tersebut untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi teruskan belajar. Ingat, banyak orang zaman kata apa? Al-Quran diturunkan kepada orang yang paling bodoh dan diturunkan kepada orang yang paling cerdik. Orang paling bodoh pun akan kena Al-Quran. Tapi puan bukan orang bodoh, nak cerita bagi. Orang yang buta huruf, orang yang buta apa saja, dia boleh faham Al-Quran. Itulah kelebihan Al-Quran. Allah permudahkan untuk difahami dan untuk ditadabburkan. Terima kasih banyak-banyak Al-Fadhil Ustaz Fawaz. Pengajaran paling besar untuk saya adalah senjata paling penting untuk tadabbur adalah usul fiqh. Alhamdulillah terlalu banyak perkara yang Al-Fadhil Ustaz sudah sentuh. Saya tak tahu nak rumus bagaimana, tetapi harapnya rakan-rakan yang mendengar boleh mendengar sekali lagi agar dapat dicatat apa yang Al-Fadhil Ustaz sebut satu persatu dengan kemasnya, dan rasanya lebih 20 orang ulama yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Fawaz tadi. Beberapa komen yang akan kami ambil berat, antaranya adalah Marwani Rizwan tak puas dengan Puan Nur jemput Ustaz Fawaz lagi insya-Allah. Dan terima kasih juga pada Dr. Sofia Syamsuddin, Profesor Madya yang turut sama menonton live ini. Wa barakallah fiik. Jadi Ustaz, kata penutup Ustaz, pesanan terakhir. Silakan Ustaz. Yang pertama saya ucap terima kasih kepada sahabat baik saya Ustaz Syahri kerana sudi menjemput Al-Faqir untuk berkongsi. Sebab Ustaz Syahri di antara tokoh yang kita tahu banyak menyebutkan dan mengajak masyarakat kepada tadabbur Quran. Ini merupakan satu usaha bersama rakan-rakan di Tadabbur Center. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Kerana Allah Ta'ala menyebut wajahidhum bihi jihadan kabira. Wajahidhum bihi. Berjihad menyebarkan Al-Quran dianggap jihad yang paling terbesar. Alhamdulillah. Sebagai istilah syataha,
mujahadatud dunya bil Quran. Mujahadatud dunya bil Quran. Jadi kita menerangkan Al-Quran kepada masyarakat. Jihad itu lebih besar daripada berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadikan Al-Quran sebagai pembaca kita sentiasa tadabbur. Al-Quran tidak akan hilang keajabannya, la tanqata ajaibu, sampai bila-bila, kerana Al-Quran bahasanya lebih luas daripada maknanya. Kalau bahasanya lebih luas daripada maknanya. Makna lebih luas daripada bahasa. Makna lebih luas daripada bahasanya. Sebab kita ada buku-buku, setiap tahun ada buku baru. Buku baru sebab bahasa dah berubah. Tapi Al-Quran isti'malun ilahi, bahasa Arab yang digunakan oleh Tuhan, bukan bahasa Arab yang digunakan oleh manusia. Sebab itu bahasa kitab dia akan berubah, setiap tahun berubah. Al-Quran tak pernah berubah bahasanya, kerana bahasanya melebihi orang kata apa, makna dan melebihi maksud. Dia bandingnya seperti gelas. Gelas kita ni dia panggil bahasa. Air itu adalah ilmu. Selalunya air melebihi gelas. Sebab tu kita kena ada banyak gelas. Tetapi Al-Quran, gelasnya tidak kehabisan. Masukkanlah apa semua maklumat, dia masih kecil di dalam gelas Al-Quran. Maka kita sentiasalah menuju kepada Al-Quran. Allah Ta'ala tidak akan kedekut. Dia akan berikan kepada mereka yang membaca Al-Quran seperti lautan yang luas, yang di tebing mendapat ikan semilang, yang di tengah mendapat ikan yang lebih besar, yang dalam menyelam lautan akan mendapat lu'lu' dan wal marjan, insya-Allah. Lu'lu' wal marjan. Allahumma barik fik Ustaz Fawaz. Ini satu-satunya kuliah yang saya tak tahu nak buat kesimpulan macam mana. Kerana boleh dikatakan segala yang Ustaz kongsikan adalah kunci-kunci penting dan kesimpulan-kesimpulan penting untuk melaksanakan perintah Iqra', ya, yang telah disebut di dalam wahyu yang pertama. Akhirul kalam, saya mewakili Tadabbur Center mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz, terpaksa bersembunyi dalam kereta untuk seketika. Adalah. Dan terima kasih pada para penonton di IG. Di IG clear Ustaz, di FB kita ada masalah, tapi insya-Allah kita akan upload balik di Facebook Tadabbur Center yang version lebih clear, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz, dan terima kasih pada semua